Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Salihah dari Pusat Kesuburan Sofia. Hari ini kita akan bincangkan mengenai topik endometriosis. So, ramai bertanyakan apakah itu endometriosis? So, kalau kita tengok, ini adalah rahim, ini adalah tube fallopian dan ini adalah kilang telur ataupun ovary. Endometriosis berlaku apabila sel di dalam rahim berada di luar rahim. Sel-sel ini boleh berada di tube fallopian, di kilang telur ataupun di dinding uterus itu sendiri, ataupun dia boleh berada di mana-mana saja, termasuklah di pelvis, di hati ataupun di usus. So setiap bulan apabila dinding rahim ini dirangsang dan dia akan jatuh sebagai haid. Tetapi sel-sel yang berada di luar rahim dia tak ada tempat lain untuk pergi. Maka berlakulah radang, ataupun berlakulah lekatan. Juga dikenali sebagai adhesion. So kalau kita tengok gambar rajah di sini, ini adalah gambar yang diambil ketika melakukan pembedahan secara laparoskopi ataupun secara skop. So kita nampak sel-sel endometriosis tu berada di dinding pelvis, di mana-mana saja, termasuklah di kilang telur. So dia punya appearance dia adalah seperti gunpowder ataupun sebut berang, dia kecoklatan. So dia boleh berada di mana-mana saja di dalam pelvis. So setiap kali hormon kita merangsang dinding rahim, mereka juga akan terangsang. So ini adalah gambar rajah skema yang menunjukkan beberapa tahap penyakit endometriosis. So penyakit endometriosis ni terbagi pada tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat. Di mana tahap keempat adalah tahap yang paling serius sekali. Apabila kita tengok tahap keempat, kita nampak sel-sel endometriosis tu terkesan kepada kedua-dua kilang telur, kiri dan kanan. Dan juga terdapat banyak lekatan di dalam pelvis. Ini pula adalah gambar skema rahim, tube fallopian dan juga kilang telur. So apa yang kita nampak, tube fallopian belah kiri sudah membengkak. Ini adalah antara kesan endometriosis kepada tube fallopian, di mana tube fallopian ini tersumbat. Apabila ia tersumbat, ia mempunyai takungan air, dan takungan air ini adalah toksik. Dia bukan sahaja menyebabkan tube fallopian ini tersumbat, maka ia juga boleh menyebabkan keadaan implantasi sukar berlaku kerana kehadiran air toksik daripada tube ini yang boleh mengalir ke dalam uterus. Ini pula adalah gambar ultrasound yang dilakukan menunjukkan berlakunya darah beku yang terkumpul di dalam kilang telur. So ini adalah pathognomonic ataupun ciri-ciri endometriosis yang berlaku di dalam ovary, di mana darah beku itu terkumpul. So bila kita buat operation, kita nampak yang kilang telur itu membengkak kerana ada darah beku di dalamnya. So kalau kita tengok, ini adalah gambar pembedahan laparoskopi, di mana ini adalah rahim dan ini adalah kilang telur belah kiri yang membengkak kerana terdapat darah beku di dalamnya. Saya akhiri slide presentation mengenai endometriosis dengan dua soalan yang kita kumpulkan daripada public forum yang kita lakukan di bulan 1 tempoh hari. Terdapat dua soalan mengenai endometriosis. Soalan pertama adalah mengenai pesakit yang mempunyai stage 4 endometriosis, dan beliau bertanyakan adakah dengan IVF sahaja cara untuknya hamil. Maka kita semua tahu stage 4 adalah stage yang paling serius untuk endometriosis, di mana kedua-dua kilang telur, ovary, terkesan dengan endometriosis. Apabila endometriosis ni berada di kilang telur, dia juga menyebabkan telur tidak berkualiti dan jumlah telur berkurangan dengan mendadak. Maka rawatan kesebaran yang terbaik adalah melalui IVF, kerana IVF mempunyai peratus kejayaan yang tertinggi berbanding dengan
cara rawatan kesuburan yang lain seperti IUI ataupun dengan hanya memakan pil kesuburan. Pada masa sama, kita kena tahu kalau ada stage 4 endometriosis, fungsi tube fallopian juga akan terkesan. So, tube fallopian mungkin membengkak, mungkin tersumbat, ya, dan mungkin tidak boleh melakukan fungsinya dengan terbaik kerana dia tidak boleh membawa sperma ke telur ataupun membawa embrio ke rahim untuk proses penimpilan. Ini adalah disebabkan oleh radang endometriosis yang ada bagi mereka yang mempunyai stage 4 endometriosis. So, secara kesimpulannya, rawatan IVF adalah rawatan yang dinasihatkan terutama kepada wanita yang mempunyai endometriosis stage 4. Soalan yang terakhir adalah mengenai fungsi lukrin. Adakah lukrin membantu meningkatkan peluang kehamilan? So, lukrin ni adalah salah satu hormon yang kita beri untuk meredakan radang endometriosis. So, selalunya kita boleh beri lukrin ni sama ada sebelum kita start rangsangan kepada kilang telur ataupun sebelum kita meletakkan embrio ke dalam rahim. Okay? So, memang fungsi lukrin ni ternyata berkesan, especially kepada mereka yang mempunyai endometriosis. Kerana dengan lukrin, radang endometriosis itu lebih terkawal dan ini insya-Allah boleh membantu proses penimpilan dan seterusnya peluang kehamilan. So, saya akhiri slide presentation saya kali ini dengan nasihat agar mereka yang mempunyai sakit sengguguk yang kuat atau yang sudah tahu mereka mempunyai endometriosis untuk datang ke hadapan. Okay, jangan tunggu lama kerana endometriosis ini boleh merebak daripada stage 1 kepada stage 2, 3 dan seterusnya. Maka sekiranya terdapat kesukaran untuk mengandung adalah digalakkan untuk datang ke hadapan dan jangan mengambil masa yang lebih lama kerana ia hanya akan menurunkan peluang kehamilan. Semoga presentation slide ini membantu dan memberi manfaat. Sekian saja.